Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera ladies and gentlemen, abang kakak, nakama-nakama semua. Alright, so pada hari ini saya nak buat analisis kepada manga One Piece chapter 1062. By the time video ni keluar, spoiler untuk manga One Piece chapter 1063 telah pun keluar. Jadi saya harap korang tak adalah komen spoiler dekat bawah, sebab macam biasa saya nak buat reaction, saya tak nak kena spoil, and saya nak baca komen korang. Mungkin ada lagi yang masih tak faham tentang chapter ni, ataupun mungkin ada pendapat yang saya nak baca. So saya kalau boleh tak nak ada spoiler dekat bawah lah. So kalau boleh jangan komen spoiler. Walaupun korang dah tahu, jangan cakap chapter tu best ke apa ke, just diam je. Kalau korang tahu je, tak payah komen apa-apa kat bawah tu tentang 1063. Tapi kalau korang nak komen pasal 1062 ataupun 1061 ataupun yang lepas-lepas selama ni pun boleh. Cuba jangan komen 1063 sebab chapter tu tak keluar, spoiler je dah keluar. Alright, so kita mulakan dengan cover story chapter 1062, di mana saya tahu ramai orang teruja tentang chapter kali ni punya cover. For the first time lah, saya rasa ramai orang teruja lah untuk cover story. Sebab sebelum ni kan Beji, and baru-baru ni pun hype sebab Katakuri ada. And sekarang ni like memang hype sebab kita dapat tengok yang Cacao Island ataupun Chocolate Island telah pun dibekukan oleh someone. Kita dapat tengok bangunan-bangunan dekat situ dah jadi beku, dah jadi ais, dan orang-orang dekat situ pun dah jadi ais lah, dia orang dah beku. So dalam dunia One Piece, kalau ikut logik hanya ada seorang je lah yang boleh buat semua benda tu, iaitu Kuzan, bekas Admiral Marines, ataupun korang lebih kenal dia sebagai Aokiji. Macam mana kita tahu? Saya recap balik. Aokiji bekas Admiral Kuada Marine. Dulu dekat Marineford dia ada sama-sama dengan 3 Big Admiral tu, iaitu dia, Kizaru dan juga Akainu. Tapi waktu time skip dia telah pun bergaduh dengan Akainu. Siapa menang dapat jadi Fleet Admiral. Akainu menang. Aokiji memang tak nak bekerja dengan Akainu, so Aokiji keluar daripada Marines. Dan selepas dia dah keluar daripada Marines, Aokiji telah pun menyertai Blackbeard Pirate, ladies and gentlemen. Dia ada associate dengan Blackbeard Pirate. Macam mana saya tahu? Saya tahu daripada The Dressrosa Arc. Korang boleh tengok dekat ending The Dressrosa Arc, ketika Akainu ataupun Sakazuki pergi berjumpa dengan Gorosei. Dekat situlah korang boleh tengok Gorosei cakap yang Aokiji telah pun menyertai Blackbeard. Dia ada associate dengan Blackbeard Pirate. So adakah Blackbeard Pirate datang ke Whole Cake Island? Kita kena tunggu the next cover story lah. Mungkin kat spoiler dah tahu kot cover story minggu ni pasal apa. So jangan komen apa-apalah. Tapi saya predict dia mungkin tak pasal Aokiji ni lah. Mungkin pasal Shiza. Mungkin lah. Sebab selalunya kan, saya punya observation, saya tengok bila Oda keluarkan something hype dan minggu lepas tu dia tak akan jadi hype. Dia akan jadi benda biasa. So tapi kalau hype, like, is good lah. Tapi kalau boleh kita tak nak tengok Aokiji dekat dalam cover story lah. Return dekat cover story macam tu mungkin ramai orang tak nak lah. Termasuk saya pun, kalau boleh saya lebih prefer untuk dia keluar dekat the actual storyline. Okay, bukan maksud saya cover story tu tak canon. Cover story adalah canon, ladies and gentlemen, kecuali yang fan request ataupun cover spread. Dua tu bukannya canon, tapi yang volume-volume yang Oda lukis tu, itu adalah canon, ladies and gentlemen. So maksud saya, kalau boleh Aokiji ni muncul dekat the real manga chapter lah. Macam Rayleigh return dekat chapter 1059 kalau saya salah betulkan. Yang dia return tu Blackbeard. Macam tu lah, kita nak yang macam tu. Bagi Crocodile, Crossguard semua tu. Kita nak macam tu kalau boleh Aokiji return. Dan saya rasa pun Oda akan buat macam tu. Tapi kalau dekat dalam cover story ni, cover story lah, asalkan kita dapat tengok muka Aokiji. Tapi kalau saya lagi prefer nak keluar dekat manga lah. And sedikit saya nak tambah, mungkin ramai orang lupa. Untuk pengetahuan korang, kenapa tiba-tiba dia cerita pasal Chocolate Town ni kan, Cacao Island ni. Macam ramai orang tertanya-tanya, kenapa tiba-tiba Cacao Island, padahal dekat apa yang lepas-lepas ni kan, cover story yang sebelum ni, volume-volume yang lepas ni, kita dapat tengok Shiza dengan Germa lawan dengan Katakuri dengan Oven semua tu kan. Shiza gangster Gastino semua tu. Untuk pengetahuan korang, saya tak ingat volume berapa, tapi ada satu panel dalam cover story Germa Double Six ni, kita dapat tengok yang ada dua lelaki. Saya tak boleh cakap dia lelaki lah sebab kita tak tahu identiti. Kita dapat tengok dua orang pergi ke Cacao Island. Ada dua pasang kaki lah. I mean like satu kat sini, satu kat sini. So kalau betul satu tu Aokiji, ini Aokiji lah. Tapi siapa lagi seorang tu? Kalau Blackbeard Pirate, siapa yang korang nak? Korang rasa siapa? Apa prediction korang? Apa pendapat korang? Tinggalkan dekat bawah. Mungkin Shiryu, mungkin Lafiti. Korang komen lah. Mungkin Bajes ke, mungkin Doc Q ke apa ke. Komen lah kat bawah. Alright, so kita start dengan One Piece chapter 1062 yang bertajuk
Adventure in the Land of Sign. Saya ada manga dekat bawah ni, dekat handphone saya ni, sebab ini adalah official punya. So saya baca daripada official. Dan dia punya tajuk adalah macam saya baca tadi, Chapter 1062, Adventure in the Land of Sign. Alright, so kita dapat pembukaan dalam chapter kali ini dengan apa yang berlaku di penghujung chapter yang lepas, di mana Vegapunk telah pun bagi tahu diri dia adalah Vegapunk, which is Punk 02. Itu saya akan terangkan sebab kita terus dapat jawapan dalam chapter kali ini. Kita tak payah tunggu-tunggu banyak chapter. Alright. So ni dah start jadi serius Kita dapat tengok yang Vegapunk reveal identiti dia dekat Straw Hat Pirate dekat chapter yang lepas, kat penghujung chapter yang lepas. Dan dekat dalam chapter kali ni kita dapat tengok dia orang amazed tentang Vegapunk. Of course, Franky dulu waktu time skip dia pergi dekat Baltimore tu kan, apa hometown Vegapunk kan. Kalau saya salah korang boleh betulkan kat bawah. Tapi saya rasa Baltimore tu adalah hometown Vegapunk. Yang pulau salji tu. So kita dapat tengok Franky memang excited gila. Usopp memang excited sangat. Dia kata robot ni kalau Chopper dengan Luffy ada mesti kagum. And of course kita punya boy Sanji, dia nampak Punk 02 tu, dia jadi diri dia lah, which is dia lah, you know lah Sanji kan, which is dia keluarlah perangai kesukaan kita tu, which is dia suka perempuan tu lah kan. Dan lepas tu kita dapat tengok Robin, dia memerhatikan Punk 02 tu, di mana dia cakap dia tidak pernah dengar yang orang panggil Vegapunk ni sebagai seorang perempuan. Dia cakap macam tu. Robin punya dialog dekat dalam chapter kali ni sama macam dialog kita. Kita kan debate, adakah betul itu Vegapunk? Adakah betul itu Vegapunk? Takkan Vegapunk perempuan? Kenapa tulis Punk 02? Tak logik tu Vegapunk. So Robin berfikir macam kita lah. Alright. Dan Robin pun ada cakap tentang long history, di mana Vegapunk ni macam mana kita tahu dia old man. Daripada apa yang orang-orang cakap sebelum ni, ada conversation daripada yang lepas-lepas kan, chapter-chapter yang lama dulu tu kan. Vegapunk ni adalah seorang old man daripada apa yang kita faham lah. Itu Robin cakap. Tak silap aku dengar yang Vegapunk ni macam orang tua. Tapi tak logik dia muda macam ni, perempuan pula tu. Macam tu. Dan dekat sinilah ladies and gentlemen, Punk 02 tu telah pun revealkan satu benda yang kita nak tahu, which is dia tu bukannya Vegapunk. Ini korang kena dengar betul-betul, sebab ini mungkin ramai orang confuse. Dia adalah Vegapunk tapi dia bukan Vegapunk. Dia punya konsep, dia adalah Vegapunk tapi perempuan itu, Punk 02 tu bukannya Vegapunk. Maksudnya dia tu Vegapunk, identiti minda dia tu semua tu Vegapunk, tapi badan dia tu bukan badan Vegapunk. Itulah dia sebenarnya. Badan dia tu bukan badan Vegapunk. Dia Vegapunk tapi badan dia bukan badan Vegapunk. Saya akan explain benda ni dekat penghujung video ni nanti, sebab kan dekat penghujung chapter nanti CP0 ada ceritakan pasal apa Punk 02, Punk 01 sampai Punk 06 kan, yang satellite, Stella semua tu kan. So saya akan explain dekat sana. So kalau korang nak dengar pasal tu, korang kena tunggulah video ni sampai habis. So dia bagi tahu yang dia adalah Punk 02 yang bernama Lilith, dan dia punya perangai adalah perangai yang jahat, evil. Dan dia cakap ini bukannya badan Stella. Stella tu adalah main body, which is Stella tu adalah Vegapunk. Korang kena faham konsep tu. Lilith adalah Punk 02. Stella adalah Vegapunk yang sebenar. Orang tua tu, kalau betul dia tua lah. So kalau korang dengar lepas ni perkataan nama Stella, itulah Vegapunk. The real body Vegapunk. Badan sebenar Vegapunk. Alright. So kita dapat tengok yang dia ada argue sikit dengan Nami dekat situ, and dia reveal dekat Nami semua yang sepatutnya tak ada kapal pun yang boleh lalu dekat tempat tu. Kenapa? Sebab dekat kawasan tu lah Vegapunk telah pun letakkan Sea Beast. Tapi ladies and gentlemen, bukan Sea Beast biasa. Bukan Sea Beast biasa tuan-tuan dan puan-puan. Ianya adalah Sea Beast Cyborg. Korang tahu kan raksasa yang dalam laut tu kan, Sea Beast yang kita pernah tengok selama ni, tapi dia punya gambar dalam chapter kali ni, memang best. Lawa sangat lah Oda lukis, di mana dia telah pun di cyborg kan. Robot lah. Senang cerita, benda yang Sea Beast tu adalah Sea Beast robot. Alright. So memang keluar banyak-banyak lah semua Sea Beast kan. Kita dapat tengok kat sini kan. Nampak ni banyak ni. Ada satu ada muka macam singa. Lepas tu ada muka macam Momo sikit ni. Lepas tu ada macam serigala, jirafah. Memang ada lah kat sini semua kan. Lepas tu kita dapat tengok yang Usopp dia kagum, tapi dalam masa yang sama dia takut. Franky memang kagum gila. Kita dapat tengok reaction Zoro. Zoro dia tenang, dia relax je.
Dia relax tapi dia buat muka macam, you know, muka berjaga-jaga. Alright. Tapi yang lain tu amazed. Like serious, diorang amazed. Sanji masih lagi tengah tengok Lilith. So tiba-tiba je ladies and gentlemen, Lilith ni dapat call. Tapi sebelum Lilith dapat call, kita dapat tengok reaction Nami dengan Brook. Kita dapat tengok reaction Nami dengan Brook, di mana Nami dengan Brook memang terkejut sebab si Beast ni tengah keliling diorang ni kan. Robot tu kat tengah macam ni, si Beast tu keliling diorang kat sini. Saya tak boleh tunjuk manga panel kat sini sebab copyright. Okay, saya dah explain benda tu banyak kali dah. Saya harap korang faham. So Lilith dapat call. Lilith dapat call daripada someone. Peret. So dia cakap, Lilith, apa kau buat ni? Macam tu. Dia terus sergah si Lilith ni. Macam tu. Lepas tu kita dapat tahulah yang itu merupakan Pang Kosong Setat. Tengok. Tengok. Itulah dia. Tersasul. So kita dapat tahu siapa yang call Lilith tu. Orang yang call Lilith tu adalah Pang 01. Lilith kan Pang 02. Yang call dia ni Pang 01, di mana Pang 01 ni dia berperwatakan baik. Dia orang yang baik. Kalau Lilith ni evil, dia good. Macam tu. Dan nama dia adalah Shaka. Shaka adalah Pang 01. So nama-nama ni kita kena familiarkan dah lepas ni. Sebab lepas ni saya rasa memang akan ada, memang kita akan jumpa semua. Dan kita akan jumpa juga Stella, which is the real body of Vegapunk lah. So kita kena biasakan diri lah. So kalau saya macam tersasul-sasul dalam video kali ni berkenaan nama ni, saya minta maaf sebab benda ni benda baru lagi. So mungkin adalah tersasul-sasul sikit. Alright. So kita dapat tengok yang si Lilith ni, apa nama tu, memang nak rompak Straw Hat Pirate. Dia nak ambil semua harta dia orang. Dan si Shaka ni remindkan dia, itu bukannya kru biasa. Itu bukan kru biasa. Dia orang ni adalah kru Yonko baru, Straw Hat Pirate. Lepas tu Lilith pun macam gelak-gelak macam tu lah. Sebab tu lah dia macam, dia confident tau. Dia confident nak rompak Straw Hat Pirate ni. Lepas tu si Shaka ni kan, dia terus cakap dekat Lilith, engkau cuba tengok tu, betul-betul dalam kapal tu. Cuba kau tengok swordsman tu. Kau tengok swordsman tu. Itu adalah Pirate Hunter Roronoa Zoro. Bounty dia adalah 1.11 billion berry. Bukan million, billion berry. Alright. Dan kita dapat tengoklah Zoro memang dah ready nak struck Vegapunk tu lah, which is nak pergi serang Lilith tu. Dan Shaka ni sendiri telah pun cakap dekat Lilith yang kau tengok betul-betul tu. Kau tengok Zoro tu, Roronoa Zoro tu. Dan kau tengok juga Demon Child Nico Robin. Di mana Robin pun dah bersedia nak keluarkan Devil Fruit dia lah, which is power dia lah. Lepas tu Lilith kata, oh, dia macam terpedaya dengan Joker dekat dalam kumpulan tu, which is yang kagum-kagum dengan Vegapunk punya teknologi lah, which is Franky, Usopp, Sanji semua tu kan. Dia kata macam tu. Dan secara tiba-tiba, ladies and gentlemen, inilah dia yang memang panel yang badass lah, which is Zoro cakap, hey Vegapunk, we got some demands. Dia cakap macam tu. Saya bacakan official translation punya ayat sebab dia berbeza sangat dengan TCB. TCB tu korang boleh abaikan je lah sebab ini yang betul. Hey Vegapunk, we've got some demands and you going to listen. Got it? Dia tak cakap I tau, dia cakap we. Kita orang ada demand dan kau akan dengar apa demand kita orang. Faham tak? Itu yang dikatakan oleh Roronoa Zoro. Dekat TCB punya scan, dia buat macam Zoro tu nak something pada Vegapunk. Zoro yang nak something. Tapi kali ni kita dapat tengok yang dekat official punya, bukannya Zoro yang nak something. Tapi Zoro cakap, we demand something. And kau kena dengar demand kita orang. Faham ke tak? Itulah dia yang dikatakan oleh Roronoa Zoro, which is one of the best panel sekarang pada saya. Sebab Zoro still badass macam biasa. Kita dapat tengok dia dah bersiap sedia, dah pegang Enma dah tu. Sikit lagi kan. Tapi dia tahan lagi lah sebab dia ada demands. Di mana dia cakap, we got demands, macam saya cakap tadi. Apa yang diorang nak, ladies and gentlemen? Apa yang Straw Hat Pirate nak daripada Vegapunk? Setakat ni yang paling kita boleh fikir adalah nak curekan smile user lah, which is nak sembuhkan balik orang-orang dekat Wano yang kat Ebisu Town tu kan, yang gelak-gelak semua tu kan. So mungkin itulah dia apa yang diorang nak
Tapi benda boleh jadi lain. Kita kena tunggu the next chapter lah. Secara jujur saya pun tak ada clue nak apa, sebab ni out of nowhere secara tiba-tiba je something macam ni jadi, di mana Straw Hat Pirate bak kata Zoro nak something daripada Vegapunk, nak demand something daripada dia. Mungkin smile user tu lah. Okay, tapi kita tengoklah macam mana. Alright, so habis dekat situ. Tapi sebelum habis, kita dapat tengok yang Punk 01 iaitu Shaka ni telah pun cakap dekat Lilith bawa Straw Hat Pirate ni jumpa dia, sebab dia memang nak jumpa kru tu. Dia ada interest nak berjumpa dengan kru Straw Hat Pirate. Dia cakap macam tu lah. So, kita dapat tengok kumpulan yang seterusnya, di mana macam biasa kumpulan telah pun berpecah. Satu tim dekat laut yang dengan Lilith, Zoro semua ni lah, yang dekat laut tu dengan Sea Beast tu. Dan satu lagi tim, korang kena ingat, dekat Egghead tu sendirilah, dah sampai kat pulau Egghead tu, iaitu kumpulan Luffy, Chopper, Jinbei dan juga Bonnie. Di mana mereka sekarang ni tengah menuju ke pulau Egghead, nak pergi ke surface, sebab diorang kan kalau dekat chapter lepas tu macam dekat dalam cave kan. So diorang nak naik ke dekat pulau tu lah. So kita dapat tengok yang Bonnie bagi tahulah dekat geng Straw Hat Pirate tu yang kenapa dia datang ke sini, kenapa dia datang ke pulau Vegapunk ni. Dan dia bagi tahulah dulu tempat ni just lab biasa je, tak macam ni. Lepas tu kita dapat tahu something yang memang ramai orang dah predict lah, which is Bonnie reveal yang Vegapunk telah pun tukarkan ayah dia menjadi human weapon, human living weapon. Kalau dalam official translation dia cakap he's been turned into a pure unthinking living weapon. Macam saya cakap lah, living weapon. Siapa ayah Bonnie, ladies and gentlemen? Bartholomew Kuma. Kuma, okay? Kuma adalah ayah Bonnie. Dah confirm sekarang ni, lepas chapter ni memang 100% Bonnie adalah anak kepada Kuma, anak perempuan kepada Kuma. Jadi itu bermaksud Bonnie adalah princess kerajaan Soviet kot nama kerajaan dia. Sebab Kuma ni bekas raja, saya tak ingat nama dia, saya ingat Soviet je. So kalau saya salah, korang boleh betulkan kat bawah lah. So Bonnie ni adalah princess lah daripada kerajaan tu, sebab ayah dia adalah raja, prince, king. Ayah dia adalah king kepada kerajaan tu. So yeah, Bonnie adalah princess. Dan Jinbei semua bersetujulah dengan Bonnie, di mana Bonnie cakap yang dia nak jumpa dengan Vegapunk sebab nak settlekan masalah ni. Lepas tu Jinbei pun macam okey lah, faham, macam tu. And Luffy pun dia ada buat lawak, saya tak tahulah dia buat lawak pada kita, lawak lah, di mana dia panggil Bonnie tu sebagai Bogi. Of course lah, dia punya nickname tu dah macam biasalah, Law, Torao, si Kid jadi Gizao, Jaggy tu kan. So dekat sini nama dia Bogi lah. Okay, Bonnie jadi Bogi. So diorang dah sampai ke surface and kita dapat tengok kali pertama pulau Egghead ni macam mana. Ni belum fully pulau lagi. Ini just macam satu kawasan je. Tapi satu kawasan ni pun memang canggih guys, memang canggih. Kita dapat tengok monster lawan dengan monster kat ni. Lepas tu dia punya bangunan memang canggih. Like serius, memang best gila lah. Lukisan Oda memang lawa lah. Pada saya boleh cakap dia punya bandar tu, dia punya tempat tu lebih kurang macam bandar dekat Dragon Ball tu, yang rumah Bulma tu. Lebih kurang macam tu lah. Tapi ini memang lawa, like serius, ada monster semua. Dan kita dapat tengok yang Luffy dia terus lari ke arah monster tu, dia nak tangkap monster tu, dia nak main dengan monster tu. Tapi guys, monster tu adalah hologram sahaja. Benda-benda yang diorang nampak tu sebenarnya adalah hologram, ladies and gentlemen. Luffy and the gang memang tak tahu hologram tu apa, tapi kita sebagai orang yang baca, kita tahulah hologram tu apa. So saya tak payah explain lah hologram tu apa. Mungkin kalau ada adik-adik yang tengok video saya ni tak faham hologram tu apa, adik-adik boleh google sendiri Tapi kalau yang brother-brother, sister-sister kita semua ni, kita dah tahulah hologram tu apa. Right. So nak tahu hologram tu apa, just google je lah. Okay. So kita dapat tengok yang Luffy bila lalu dekat hologram tu memang tembus lah. Chopper ingat Luffy dah kena makan, tapi sebenarnya tak, benda tu hologram. Dan Bonnie terangkanlah itu adalah hologram. Dan diorang kena trick lagi sekali. Ada macam makanan tau guys, ada macam satu makanan dekat Egghead tu, macam ada satu section makanan lah. Diorang ingat makanan, tapi bila diorang sergah je, memang benda tu hologram and diorang terjatuh. Like bukan terjatuh lah, macam macam dah nak sambar tu, tapi benda tu kan hologram. So macam tak ada apa-apa. So macam terkena macam tu lah. So yang geng-geng yang sambar tu adalah of course Luffy dengan Bonnie. Dua-dua ni memang kuat makan. Memang dua orang tu lah. Dan Chopper pun dia kalau ikut sini, dia memang ikut sekali sebab ada cotton candy. Ada macam manisan-manisan tu, sebab kita tahu Chopper suka benda tu.
So Luffy dia agak bengang dekat situ sebab benda tu adalah image, benda tu adalah hologram, dan Luffy macam nak tukar kepada Gear 5 sikit lah, which is one of the best panel juga. Luffy macam marah tu, kita dapat tengok macam nak tukar jadi Gear 5 Joy Boy Nika dia tu kan. So ya, kelakar jugalah kat situ. So kita dapat tengok yang tiba-tiba ada satu gegasi, satu budak perempuan tapi dia gegasi lah macam robot macam tu, datang ke arah mereka, di mana dia terangkanlah mengenai tempat itu, di mana Egghead Island tu sendiri. Macam mana yang korang tahu, Egghead ni sebenarnya adalah pulau salji. Tapi dengan teknologi Vegapunk telah membuatkan tempat Egghead tu jadi panas, which is jadi sama punya environment lah. Alright. Dan kita dapat tengok yang Chopper noted dekat si badan besar ni, which is badan besar macam jahat. Macam jahat sangat saya cakap macam tu. Okey lah, budak Vegapunk ni lah, kita dah tahu kan kita Vegapunk. So salah satu daripada Punk ni, dia besar dan dia cakap dia adalah big as Kaido. Tapi daripada lukisan ni nampak kecil, tapi bila keluar ke anime nanti dia akan jadi besar macam Kaido tu guys. Okay. Dan lepas tu kita dapat tengok Luffy kena pukul dengan benda tu. Lepas tu Luffy terus terpelanting ke satu mesin makanan. Alright. Bila dah terpelanting kat mesin makanan tu, ada satu makanan keluar. Bila dia makanan tu keluar, dia ingat benda tu image juga. Benda tu hologram. Tapi guys, makanan tu makanan betul. So bila dah tahu makanan tu betul, bukan setakat Luffy je, Bonnie pun datang sambar kat makanan tu. Bukan cakap Bonnie, Chopper pun datang. Diorang order lah macam-macam. Diorang cakap ada macam-macam makanan kat sini kan. Kita dapat tengok kat sini. Banyak makanan. Steak, omelette rice, fried pork. Fried pork tu kita sebagai orang Islam tak boleh makan lah Pork tu khinzir. So kita tak boleh makan benda tu. Cotton candy cake, ramen, fried chicken, hot dog. Semua ada lah. Macam tu. Dia automatic cooking machine, ladies and gentlemen, kat sini. Dan noted juga kat sini ada Vega Cola. Coca-Cola jadi Vega Cola, ladies and gentlemen. Macam McD punya set tu. Big Mac, Coca-Cola dengan apa? French fries. Tengok ni, saya pun terselera kan. Lapar apa ni. Alright, so kita dapat tengok diorang makan kat situ. Lepas tu kita dapat tengok yang tiba-tiba budak kecil ni yang besar macam Kaido tu terlalu marah out of nowhere. Dia cakap as long as there's enough food material, it can provide 500 different meals to the user each in under a minute. Maksudnya kena tunggu tak sampai 1 minit pun. Just tekan, boom, keluar. Asalkan ada bahan. Lepas tu, the whip up leftovers mode is the best part. Semua dia cakap lah. But only if you make it exactly to the plans, there's enough machine to mass produce them. Dan kita dapat tengok dia telah pun memukul hologram tu out of nowhere. Sebab untuk pengetahuan korang, yang Vegapunk yang budak macam Kaido, besar macam Kaido ni adalah dia punya perwatakan marah. So dia ni memang hot head sikit lah, sentiasa marah macam tu, angry. Alright. So dia pukul hologram tu. So bila kita baca pun, oi, benda tu hologram, macam mana kau pukul? Lupanya guys, Vegapunk telah pun cipta satu sarung tangan yang boleh pukul cahaya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa benda ni ramai orang interesting, di mana Vegapunk dah cipta satu benda yang boleh counter cahaya. Jadi itu bermaksud Vegapunk mungkin boleh counter Kizaru. Mungkinlah boleh counter. Ataupun boleh counter terus. Alright. Dan ayat dekat official translation ni interesting. Saya bacakan untuk korang. That's right. With this light pressure glove, you can do more than just observe the light. You can do more than just observe the light. What more? Apa lagi yang dia boleh buat? Guys, saya tak tahu korang tengok ke tak live dengan Wibro hari tu. Saya ada yang menyertai live dengan Wibro, dengan Pim, dengan Agus Zaidi. Di mana kita ada bincang lah pasal benda ni. Kalau tak salah saya, time tu saya dengan Abang Pim je, 2 orang bincang pasal benda tu. Sebab Abang Agus baru settle dia punya malam seram tu. Abang Zaf dia pergi tandas ke apa, saya tak tahu. Tapi kita orang ada bincang pasal benda ni, di mana Abang Pim dia ada come out dengan satu teori ataupun satu idea, di mana kalau Vegapunk ni boleh cipta Devil Fruit, adakah Dr. Vegapunk ni boleh cipta Haki? Maksud dia Haki ni Vegapunk boleh cipta. Like somehow somewhere alat yang dia buat tu sama macam function Haki. Kalau macam ni pun dia dah boleh buat, which is light glove ni, apa lagi yang Vegapunk boleh buat? Komen pendapat korang kat bawah. Alright. Dan lepas tu ada macam pembantu datang tolong dekat situ, macam ada perempuan macam tu. Dan Luffy noted yang perempuan tu pun bukannya betul, di mana perempuan tu pun hologram juga. So kita dapat tengok yang diorang tanyalah dekat perempuan tu, dia siapa?
Lepas tu perempuan tu jawab benda yang sama macam Lilith Pang 02 jawab dekat chapter yang lepas. I am Dr. Vegapunk, I'm genius, semua tu lah kan. I am the genius scientist for hire. Dia kata, I am nothing but a humble scientist for hire, Dr. Vegapunk. What? Diorang semua terkejut lah. Bonnie dia terus noted yang itu bukan Vegapunk. No way dia bukan Vegapunk. Dan Luffy dengan Chopper memang terkejut dan dah confirm dekat chapter yang lepas yang tahu nama Vegapunk tu, yang ingat nama Vegapunk tu adalah Luffy. Sebab Luffy cakap, Kobe cakap dekat dia. Bila masa Kobe cakap dekat dia? Post Enies Lobby Arc. Time yang Garp datang pergi tumbuk Gally Ellie punya rumah yang jumpa Luffy semua tu kan. Kan Helmeppo dengan Kobe ada jumpa Luffy dengan Zoro. Diorang ada borak-borak. Kalau korang perasan, Nami dengar perbualan diorang melalui Denden Mushi tu. Curi-curi dengar untuk dapatkan maklumat. Dekat situ dia ada cakap pasal Dr. Vegapunk. Di mana Dr. Vegapunk cipta paddle ship yang boleh lalu Grand Line. Kalau kapal lalu Grand Line kan si Beast boleh tahu. Tapi dengan ciptaan Vegapunk, kapal Navy boleh bergerak ulang alik. Lalu Vegapunk lah pula. Lalu comeback tu. Tanpa si Beast tahu yang ada kapal lalu dekat situ. Adalah paddle ship ke apa, paddle ship ke kalau tak silap saya. Macam tu. So diorang tak payah lalu Reverse Mountain kalau nak pergi East Blue ke South Blue ke North Blue ke West Blue ke. Tak payah lalu Reverse Mountain tu pun. Just lalu comeback sampai. So itu je lah untuk Vegapunk Pang 06. Tapi dia ada salah. Itu sebenarnya adalah Pang 05. Yang marah, yang jumpa Luffy semua ni adalah Pang 05. Dekat manga memang tulis Pang 06. Itu dah salah. Korang boleh check dekat Twitter, official Twitter One Piece. Oda sendiri dah cakap benda tu salah. Dia akan betulkan dekat volume nanti. Dan dekat sini interesting juga sebab mungkin ramai orang tak tahu. Tapi saya kena explain dekat sini yang setiap kali chapter keluar, mungkin ada benda yang salah. Dan Oda akan betulkan kesalahan yang dia buat dalam official chapter release ni dekat volume. Bila volume keluar, contoh volume 103 yang baru keluar. Okey. Dalam volume 103 tu katakan ada 10 chapter. Dalam chapter tu kata salah satu chapter ni ada benda yang salah. Contoh macam chapter yang kali ni. So nanti dekat dalam manga volume tu kita dah takkan tengok. Kalau dekat sini kan dia tulis gini, Pang 06 kalau dekat official chapter. Tapi kalau buku dah keluar nanti dekat situ akan tulis Pang 05. Dia tukar dekat manga tu. Dah lama dah benda ni sebenarnya. Bukannya benda baru. Mungkin komuniti Malaysia ni tak berapa tahu pasal benda ni. Tapi saya share lah knowledge saya kepada korang semua. Mungkin ada yang tak tahu. So setiap kali kalau ada benda salah, korang tak payah risau. Dia akan masukkan yang betul nanti dekat volume yang betul, yang official lah. Alright. Okay. So dah sampai ke penghujung chapter, which is CP0 telah pun on the way ke Egghead. 2 arc betul-betul kita dapat CP0. Arc yang lepas kita dapat kumpulan CP0 yang berada dekat Wano. Dan kali ni kita dapat kumpulan CP0 yang tengah menuju ke Egghead, yang diketuai oleh Rob Lucci. Dan di bawah Rob Lucci ada Kaku dan juga Stussy. 3 orang ni telah pun ditugaskan untuk pergi ke Egghead. Dan apa tujuan mereka ke Egghead? Tujuan mereka ke Egghead adalah untuk memulangkan Seraphim Kuma. Di mana kita dapat tengok dekat last panel tu, Seraphim Kuma berada dekat belakang Lucci. Memang one of the panel yang saya seram bila saya tengok. Dia macam, wish, kau main Kuma tu, Seraphim Kuma tu besar tau. Patut hitamnya semua macam tu. Sedikit note ada juga salah dia dekat Vegapunk ni. Vegapunk pula dekat Seraphim Kuma ni, tapi saya tak ingat apa salah dia. Nanti saya akan bagi tahu kalau saya ingat. Tapi ada salah dia juga yang Oda akan betulkan dekat volume nanti. So diorang pergi ke sana untuk hantar balik Seraphim Kuma, which is Lucci panggil dia The Giant Bread. Dan bukan setakat itu saja, diorang nak hapuskan Dr. Vegapunk. Diorang nak kill Dr. Vegapunk lah, senang cerita. Kenapa diorang nak kill Dr. Vegapunk? Komen pendapat korang kat bawah. Nanti saya akan terangkan pasal tu. Tapi kita kena bincangkan pasal apa yang Kaku bagi tahu dekat Lucci dengan Stussy, di mana siapa Dr. Vegapunk. Identity sebenar Dr. Vegapunk ni macam mana? Macam mana saya explain dekat korang tadi? Atas dia adalah Stella, alright. Sebelah saya ni sebenarnya ada whiteboard. Saya plan sebenarnya nak balikkan kamera saya ni, lukis dekat whiteboard ni, bagi korang faham macam graf-graf macam tu kan, bagi korang faham daripada segi lukisan. Sebab saya tak boleh tunjuk manga panel kat sini, saya tak nak ambil risiko. Tapi kalau saya lukis tak ada masalah. Tapi masalahnya saya rasa kalau lukis ni pun the next video lah kot. Saya rasa saya akan try buat lah yang lukis bagi korang faham macam mana identiti Dr. Vegapunk ni sebenarnya. Dia punya carta organisasi tu. Tapi tak apa, saya just terangkan detail.
secara basicnya yang bagi korang faham, Dr. Vegapunk yang utama bernama Stella. Dia punya main body tu namanya Stella. Dan disebabkan dia ni sentiasa sibuk, dia banyak benda nak kena buat. So dia pecahkan diri dia kepada 6. Konsep dia guys sama macam Pain dalam cerita Naruto. Dalam cerita Naruto Shippuden lah kot. Betul lah kot. Pain ada 6 juga kalau tak silap saya. Dan secara bestnya benda yang Oda buat ni, reference ni mungkin sama dengan Pain ni, adalah ketika Naruto dah masuk, macam mana saya nak cakap, dah masuk anniversary yang ke-20 tahun dah Naruto tu berada dikeluarkan. Oda keluarkan reference macam ni. So it's good lah. Alright, so Vegapunk telah pecahkan diri dia kepada 6. Sebab tu saya cakap dekat awal-awal tadi, Vegapunk yang kita nampak tu, which is Punk 02 tu adalah Vegapunk, tapi dia bukan Vegapunk. Right? So ada 6 Dr. Vegapunk. Right? Yang pertama adalah Shaka. Kita dah jumpa dia tadi tapi tak tengok lagi muka, di mana dia berperwatakan good. Punk 02 bernama Lilith, di mana dia adalah evil, di mana dia jahat lah. Macam mana kita dapat tengok lah Lilith tadi macam mana kan, dekat awal-awal chapter tadi semua. Punk 03 bernama Edison. Dia ni adalah Tinker. So 03 ni mungkin seorang yang bijak, dia suka berfikir, Tinker. Kita tak pernah jumpa lagi. Punk 04 iaitu Wisdom. Dia punya perwatakan dia Wisdom. Nama dia interesting, like serious. Siapa minat matematik dia kenal benda ni. Pythagoras. So kalau dia ingat matematik, teorem Pythagoras apa benda nama formula tu kan. Kalau korang ingat lah. Alright. Punk 05 Violence, iaitu Atlas. Yang tadi tu lah yang tersalah tulis tu kan. Kat situ Punk 06 tapi sebenarnya dia Punk 05. Dan Punk 06 adalah York, di mana dia Greed. Greed. Alright. So itulah dia ladies and gentlemen, kesemua diri Vegapunk. Vegapunk telah pecahkan diri dia kepada 6. So ladies and gentlemen, itulah dia chapter 1063, analisis ringkas daripada saya. Dan saya nak note Lucci, di mana Lucci dia cakap yang kenapa government nak bunuh Dr. Vegapunk, sedangkan pula, adakah ianya melibatkan benda yang dah jadi dekat Lulusia beberapa hari yang lepas, iaitu Lulusia never existed tu kan. So adakah disebabkan benda tu ataupun disebabkan benda lain, kita kena tunggu the next chapter. Alright guys, so itu saja daripada saya untuk analisis chapter 1062. So macam mana, apa pendapat korang tentang chapter kali ni? Korang boleh tinggalkan pendapat korang dekat bawah. Apa yang korang nak share, korang share kat bawah. Jangan share spoiler saja. So macam biasa, kalau saya ada tersalah fakta, korang boleh komen fakta yang betul kat bawah. Dan kalau ada benda yang korang nak tambah, korang boleh tambah dekat bawah. Kita jumpa lagi dalam the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.